Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sehistrozi, Lat Histrozi, Tissue History. Okey, jadi untuk video kali ini, kita berada pada topik bab yang ketujuh, usaha ke arah kemerdekaan, tingkatan 4. Okey, dan fokus untuk video kali ini, kita akan belajar tentang subtopik 7.2, iaitu penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau lebih dikenali sebagai CLC. Dan ini adalah antara soalan yang quite famous dalam SPM. Alright. Apa peranan CLC? So, peranan CLC dia bergantung ataupun mengikut beberapa isu utama yang telah diperhalusi oleh CLC. Jadi CLC, tadi kita belajar, CLC akan mencari, akan mengkaji apa masalah-masalah yang ada dalam setiap kaum ini. Apa masalah dalam orang Melayu? Apa masalah yang ada dalam orang Cina, dalam orang India dan sebagainya. Dan akhirnya CLC ini come out dengan 5 isu utama yang perlu diselesaikan. Alright, kita pergi satu persatu. Yang pertama adalah isu politik. Alright, yang mana pada waktu ini semua rakyat di tanah Melayu, orang kata dah bersedia untuk berkerajaan sendiri. Jadi, apa peranan CLC dekat sini? Jadi, peranan CLC adalah perlu menyediakan atau perlu bersiap sedia mencari cara macam manakah cara untuk kita berkerajaan sendiri. Alright, jadi CLC kena cari cara. Sama ada berbincang dengan British ke, minta bantuan British ke, isi orang kata buat perjanjian ke. Jadi CLC kena cari cara. Macam mana cara dia untuk kita berkerajaan sendiri atau senang kata untuk merdeka. Dan apa kesan dia ke arah perpaduan? Sebab ingat, CLC nak wujudkan kerjasama dan perpaduan. Dekat situlah di mana CLC dah berjaya orang kata memujuk British untuk mewujudkan pilihan raya yang kita akan belajar dalam bab yang ke-8 nanti. Alright, yang mana wujudnya pilihan raya pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan yang kita akan belajar lebih banyak nanti. Pilihan raya inilah yang akan menentukan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negara selepas negara dibebaskan oleh British nanti. Jadi ini adalah isu pertama yang perlu diselesaikan oleh CLC. Isu yang kedua adalah berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu dia menuntut keistimewaan mereka sebagai penduduk asal. Alright, sebab kita tahu ada orang Cina dengan orang India dalam negara ini. Jadi orang Melayu ini mereka tak nak kedudukan mereka sebagai penduduk asal ini hilang begitu saja. Ataupun kita panggil sebagai status quo kita panggil. Jadi apa peranan CLC terhadap permintaan orang-orang Melayu ini? Jadi peranan CLC bersetuju. Kerana apa CLC bersetuju untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu? Sebab orang-orang Melayu ini memberikan taat setia dan tidak berbelah bagi kepada negara. Alright, dan orang-orang Melayu juga mengiktiraf bahawa negara ini satu-satunya tanah air yang mereka ada. Jadi mereka tak ada tempat nak pergi. Jadi tanah Melayu ini salah satu negara yang mereka ada. Jadi mereka akan berjuang untuk menjadikan negara ini sebagai negara mereka sampai bila-bila. Jadi sebab itulah kenapa CLC bersetuju untuk membantu orang Melayu mengekalkan keistimewaan mereka sebagai penduduk asal. Jadi apa kesan dia bila CLC buat macam ni? Alright, kesan dia ke arah perpaduan. CLC memperakui kedudukan istimewa orang Melayu, tapi pada masa yang sama CLC mengiktiraf kepentingan sah kaum lain. Maksudnya, kita jaga orang Melayu, tetap juga kaum lain dan kepentingan kaum-kaum lain seperti China dan India tetap dijaga. Maksud senang kata, setiap kaum itu kita jaga kepentingan dia masing-masing. Alright, di samping kita memperakukan orang Melayu itu sebagai istimewa sebabkan mereka penduduk asal. Jadi ini isu kedua yang CLC kena settlekan. Dan isu yang ketiga adalah berkaitan dengan ekonomi orang Melayu. Pada waktu inilah, orang-orang Melayu orang kata tidak memperoleh peluang yang sama dalam perniagaan dan perusahaan. Kenapa? Sebab pada waktu ini, pada zaman ini, perniagaan dan perusahaan kebanyakannya dicuri oleh orang-orang bukan Melayu. Orang Cina dan juga orang India. Sebab mereka kebanyakan duduk di kawasan bandar. Orang Melayu ni duduk di kawasan kampung. Jadi orang Melayu ni tak ada peluang nak masuk dalam bidang perniagaan. Orang Melayu kebanyakannya adalah petani dan juga nelayan. Jadi orang Melayu minta supaya diberikan peluang kepada mereka untuk menceburi bidang perniagaan supaya dapat meningkatkan ekonomi mereka sebagai penduduk asal seperti kaum lain. Jadi peranan CLC buat apa? CLC membantu orang Melayu dengan menubuhkan agensi-agensi yang boleh meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Alright.
Contohnya macam apa? Alright, kita akan tengok nanti. Kesan dia ke arah perpaduan adalah CLC telah menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA untuk membangunkan industri orang-orang Melayu dan memberikan pelbagai bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar kepada orang-orang Melayu. Jadi apakah balasan dia, balasan orang Melayu bila mereka telah diberikan bantuan ekonomi, orang-orang Melayu telah bertolak ansur ataupun bersetuju untuk melonggarkan syarat warga negara kepada kaum bukan Melayu. Nampak tak? Win-win situation. Alright, jadi CLC bantu orang Melayu untuk meningkatkan ekonomi, orang Melayu perlu bersedia untuk melonggarkan syarat warga negara dan diberikan kepada orang bukan Melayu. So orang bukan Melayu akan dapat warga negara, ekonomi orang Melayu akan dinaikkan. Nampak tak win-win situation dekat situ? Ini ke arah perpaduan kaum. Alright, yang mana satu kaum ditingkatkan ekonomi, satu kaum dapat iktiraf sebagai warga negara. Nampak tak dekat situ? Dan isu yang seterusnya, isu yang keempat adalah dari segi warga negara. Alright, yang mana pada waktu ini orang-orang Melayu bertegas bahawa syarat warga negara kepada kaum bukan Melayu perlu diperketatkan. Walaupun orang kata kewarganegaraan itu boleh diberikan kepada kaum bukan Melayu, tapi syaratnya perlulah ketat. Okey. Jadi apa peranan CLC? Kewarganegaraan Melayu diberikan, kewarganegaraan kaum bukan Melayu diberikan dengan beberapa syarat. Maksudnya ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh orang bukan Melayu kalau nak menjadi warga negara. Dan kenapa kewarganegaraan kaum Melayu, bukan Melayu ni penting? Alright, kepada negara kita. Alright, sebab yang pertama adalah nak memupuk tak setia kepada tanah Melayu. Kalau kita tak bagi warga negara kepada orang bukan Melayu, orang bukan Melayu tak akan rasa self belonging. Mereka tak akan rasa cinta terhadap tanah air sebab mereka tak rasa sebagai warga negara. Jadi mereka kena ada semangat cintakan negara dengan kita berikan kewarganegaraan kepada mereka. Kepada orang Cina dan juga orang India. Dan dekat ini, bila mereka dah ada tak setia, dia akan meningkatkan lagi semangat mereka untuk bekerjasama dalam kalangan penduduk berbilang kaum di dalam negara kita. Dan apa kesan dia? Syarat warga negara dilonggarkan. Maksudnya orang-orang bukan Melayu ini layak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Walaupun dilonggarkan, tetap ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Ada kriteria dia kalau nak menjadi warga negara. Okey? Dan hal ini memberikan peluang kepada orang bukan Melayu untuk mendapat kedudukan politik, untuk menjadi pemimpin politik. Maksudnya pemerintahan bukan hanya diterajui oleh orang Melayu saja. Orang bukan Melayu pun boleh menjadi pemimpin politik. Dan hal ini sedikit sebanyak akan melahirkan semangat patriotik dan bertanggungjawab dalam kalangan orang bukan Melayu terhadap negara ini. Sebab mereka dah rasa self belonging, mereka dah ada warga negara, mereka akan lebih mencintai negara ini. Mereka dah boleh jadi pemimpin, mereka dah boleh memerintah sama macam orang Melayu. Itu adalah isu yang keempat. Dan isu yang kelima atau yang terakhir adalah isu pendidikan. Kalau kita nak wujudkan perpaduan kaum, kita kena ada pendidikan yang sama. Jadi isu dekat sini adalah sistem persekolahan kita pada waktu itu adalah berbeza. Sistem persekolahan berbeza mengikut kaum, bahasa pengantar yang berbeza. Ada sekolah bahasa Mandarin, ada sekolah bahasa Melayu, ada sekolah bahasa Tamil, ada sekolah bahasa Inggeris. Buku teks pula berbeza, sukatan pelajaran yang berbeza. Jadi macam mana kita nak wujudkan perpaduan kaum kalau kita ada banyak sekolah yang berbeza? Banyak sekolah-sekolah vernacular kita panggil, atau sekolah-sekolah bahasa ibunda, mengikut bahasa ibunda. Jadi macam mana kita nak pastikan perpaduan ini dipupuk melalui pendidikan? Jadi peranan CLC, CLC mencadangkan kita wujudkan sistem pendidikan yang seragam supaya masyarakat dapat pupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di awal usia. Jadi kita kena pastikan orang Melayu, Cina dengan India ini masuk dalam satu sekolah yang sama, belajar benda yang sama, belajar silibus yang sama, baca buku teks yang sama, gunakan bahasa pengantar yang sama. Supaya semuanya ada, orang kata, sistem pendidikan yang sama dan seragam. Dan apa kesan dia ke arah perpaduan kaum? Di sinilah nanti kamu akan tengok bagaimanakah kita akan tubuhkan beberapa jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada dan macam mana kita nak wujudkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Ini kamu akan belajar dalam topik seterusnya. Bagaimana kita nak wujudkan satu sistem pendidikan yang seragam, yang sama kepada semua kaum supaya kita dapat pupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat.
Itu adalah peranan CLC. Nampak tak? 5 peranan CLC tadi. Yang pertama adalah dari segi politik. Yang kedua adalah dari segi ekonomi. Yang ketiga adalah kedudukan orang Melayu. Yang keempat adalah warga negara. Dan yang kelima adalah dari segi pendidikan. Dan kesimpulan dia dekat sini adalah, apakah kesan penubuhan CLC? Kita berjaya membentuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Pemimpin-pemimpin mula faham bahawa peranan mereka untuk memupuk perpaduan. Bila pemimpin itu bersatu padu, ianya akan memudahkan lagi rakyat untuk bersatu padu bila mereka lihat pemimpin dalam kalangan kaum itu bersatu padu. Pemimpin Melayu bersatu padu dengan pemimpin India, bersatu padu dengan pemimpin Cina. Alright, dan di situlah wujudnya muafakat dan toleransi antara kaum, dan penyelesaian yang dilakukan kita gunakan perundingan. Ini adalah benda yang penting. Kita selesaikan masalah melalui perundingan, melalui perbincangan, bukan melalui peperangan. Itu adalah satu benda yang sangat penting. Setiap masalah yang kita selesaikan, kita gunakan perundingan dan perbincangan. Alright? Dan itu adalah sedikit tentang CLC. Jadi kamu tahu CLC adalah salah satu organisasi untuk memupuk perpaduan sebelum kita mencapai kemerdekaan. Dan saya rasa sampai di situ saja. InsyaAllah kita akan belajar dengan lebih banyak lagi topik-topik yang lebih menarik lagi dalam video yang akan datang. Bersama dengan saya Sir Histrozi, Let Histrozi Teach You History. Okay, itu saja. Bye.